Assalamualaikum, nama saya Nurjana binti Fazli 051536. So Alhamdulillah, saya telah pun berjaya menyiapkan kajian saya dalam subjek kerja sosial dan kumpulan terpinggir. Tajuk yang saya dapat adalah berkenaan dengan kumpulan terpinggir orang tua terlantar. Tajuk kajian yang saya lakukan adalah berkenaan dengan orang tua terlantar, di mana saya rasa tajuk ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat sesuai untuk dijadikan sebagai bahan rujukan, bahan pembacaan oleh pekaji lain yang nak mengisi lompang-lompang masalah-masalah. Kita sering dengar berkenaan dengan orang tua terlantar, dan dalam pemikiran kita orang tua terlantar ni adalah orang tua yang sakit, baring, tak boleh nak melakukan apa-apa aktiviti. Namun setelah saya berjaya menyiapkan tugasan hasil kajian berkenaan dengan orang tua terlantar ini, saya lebih memahami orang tua terlantar, isu-isu ataupun segala permasalahan, asbab-asbab, faktor yang menyebabkan mereka berada dalam keadaan terlantar. Disebabkan sekarang berlakunya pandemik COVID-19, kerajaan menetapkan untuk seluruh rakyat Malaysia kekal berada di rumah untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Jadinya saya terpaksa menyiapkan kajian ini dengan melakukan alternatif lain seperti menemu bual responden saya secara online, secara maya, secara dengan call. Saya tak boleh nak berjumpa secara langsung berhadapan dengan responden saya, iaitu orang tua terlantar. Jadi saya dekat sini saya rasa sedikit terkilan, sebabnya saya dapat rasa jika saya diberi peluang untuk menemu bual kumpulan terpinggir orang tua terlantar ini sendiri berhadapan dengan mereka, saya rasa penyampaian ataupun input daripada mereka itu lebih memberi kesan kepada saya, lebih memberi kesan yang mendalam, dan saya dapat rasakan kajian yang saya lakukan itu akan lebih berkualiti. Alhamdulillah, banyak ilmu dan input berkenaan dengan orang tua terlantar yang saya dapat sepanjang saya menyiapkan kajian saya berkenaan dengan orang tua terlantar. Kita sering dengar berkenaan dengan orang tua terlantar ini, kita diberitahu bahawa mereka adalah kumpulan yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa aktiviti, tidak mampu untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri dan memerlukan pertolongan orang-orang sekeliling, bantuan. Namun, apa yang saya faham berkenaan dengan orang tua terlantar ini, mereka adalah golongan-golongan yang berusia 60 tahun ke atas. Jadinya tidak hairanlah mengapa keadaan mereka itu sebahagian besar daripada orang tua ataupun warga emas yang berada di Malaysia ini berada dalam keadaan sakit, terlantar, terbaring di atas katil dan tak boleh nak lakukan apa-apa, berada dalam keadaan demensia, Alzheimer. Dalam sesi temu bual yang saya lakukan bersama dengan responden saya sendiri yang terdiri daripada orang-orang tua terlantar, Alhamdulillah, segala jawapan yang mereka berikan semasa sesi temu bual itu sangat-sangat positif, sangat-sangat menunjukkan yang mereka dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bahagia. Mereka gembira dengan penjagaan, kebajikan, kesihatan, perubatan yang mereka dapat. Responden saya sendiri menyatakan yang mereka berasa bersyukur, gembira dan sangat-sangat selesa apabila ada ahli keluarga, anak-anak sudi untuk membantu mereka, menguruskan mereka dalam urusan seharian, dari segi pemakanan, dari segi kesihatan, dari segi perubatan mereka ulang alik ke hospital. So kebanyakannya responden saya menyatakan walaupun mereka tak dapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Malaysia, namun disebabkan anak-anak yang bekerja setiap bulan menghulurkan wang, bantuan, perubatan, jadinya dekat situ kita dapat lihat responden saya sendiri, saya dapat lihat dari segi emosi, fizikal dan sosialnya sangat-sangat baik. Alright, apa yang saya dapat lagi daripada hasil temu bual dengan responden saya tu,
Yang paling menyenangkan hati saya apabila mereka sendiri mengatakan lebih seronok, lebih selesa, lebih rasa bahagia apabila orang-orang tersayang, orang sekeliling, ahli keluarga yang menjaga mereka daripada mereka diletakkan di pusat-pusat kebajikan yang menjaga orang-orang tua. Namun menurut pembacaan saya sewaktu ataupun sepanjang saya menyiapkan kajian kumpulan terpinggir orang tua terlantar ini, saya faham dan saya maklum tidak semua orang-orang tua terlantar ini berada dalam keadaan yang bahagia, berada dalam keadaan yang cukup pemakanan nutrisinya, cukup perubataannya, cukup penjagaannya. Sebab menurut pembacaan saya, orang tua terlantar ini sering dikaitkan dengan isu-isu pengabaian dan penderaan. So, dalam kajian yang saya lakukan berkenaan orang tua terlantar ini, ada beberapa jawapan daripada responden saya bila saya bertanyakan berkenaan apa asbab ataupun faktor mereka berada dalam keadaan terlantar dalam tempoh yang lama. Mostly mereka menyatakan sebab ataupun faktor mereka berada dalam keadaan terlantar adalah kerana masalah kesihatan mereka yang semakin merosot. Pada pandangan saya berkenaan dengan isu orang tua terlantar yang terlibat dengan isu penderaan, pengabaian, pada pandangan saya tidak selayaknya mereka diperlakukan sebegitu, sebabnya mereka berada di fasa terakhir hidup mereka dan apa salahnya mereka dilayan dengan baik, disantuni, dijaga dengan baik supaya mereka dapat menghadapi hari-hari mereka itu dengan lebih tenang, lebih stabil, tanpa rasa penyesalan. So saya rasa sebagai orang muda yang mempunyai ibu bapa yang semakin hari semakin meningkat usia mereka, kumpulan orang-orang tua terlantar ini harus dijaga dengan baik, dilayan dengan baik, dan kita cuba untuk mengelakkan mereka daripada tertekan dengan emosi mereka sendiri. Kita cuba elak untuk mereka merasakan diri mereka tidak berguna, tidak perlu dijaga oleh orang, sebab kumpulan orang tua terlantar ini adalah kumpulan yang perlu dijaga dengan baik. Dalam sesi temu bual saya bersama dengan responden, mereka menyatakan sebab mereka kesihatan mereka seperti gaul, kencing manis, darah tinggi yang menyebabkan mereka berada dalam keadaan terlantar. Ada juga luahan daripada responden saya mengatakan pada asalnya dia berada dalam keadaan yang sihat, namun disebabkan beliau pernah jatuh, dia terpaksa berada dalam keadaan terlantar. So jadinya dekat sini saya cuba untuk meletakkan diri saya berada dalam keadaan ataupun situasi orang tua terlantar itu sendiri. Saya cuba membayangkan betapa sukarnya orang tua terlantar ini untuk jika tiada orang yang membantu menguruskan dia, membantu dari segi pemakanan, kesihatan mereka, pergi ke hospital, buat rawatan dengan doktor. Jika tiada yang membantu, bagaimana mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka di hari-hari tua mereka tu? Saya tak dapat membayangkan bagaimana sukarnya mereka untuk menjalani kehidupan tanpa bantuan. Dan saya tak dapat bayangkan bagaimana mereka menjalani kehidupan apabila mereka berada di situasi yang didera secara emosi, didera oleh ahli keluarga secara fizikal, didera secara kewangan. Kita tahu orang tua terlantar ni kemungkinan ataupun sebahagian besar daripada mereka mempunyai wang simpanan mereka tersendiri, yang pada waktu usia muda mempunyai wang, mereka ada wang simpanan mereka sendiri. So penderaan dari segi kewangan ni mungkin anak-anak menggunakan wang mereka bukannya untuk membeli keperluan untuk orang tua terlantar itu sendiri, tapi untuk kepentingan diri sendiri. So saya tak dapat membayangkan jika ataupun orang-orang tua terlantar di luar sana yang berhadapan dengan situasi begini. Dalam pemikiran saya, adakah orang tua terlantar ini wajar diperlakukan sebegitu? Adakah mereka selayaknya dilayani sebegitu? Kerana mereka berada di hari-hari tua mereka, jadinya mereka mengharapkan sesuatu yang gembira, mengharapkan sesuatu yang memberi kenangan buat mereka. So bagi saya, tajuk
Kumpulan terpinggir orang tua terlantar ini adalah salah satu tajuk yang sangat menarik untuk dikupas, sangat menarik untuk diteroka, sebabnya mereka juga adalah insan ataupun kumpulan yang perlu disantuni, perlu dilayani dengan baik, perlu dibela, perlu diambil tahu isu-isu berkenaan dengan mereka. Sebabnya kita walaupun sekarang di usia muda, usia 30-an, 40-an, kita juga akan merasai dan berada di tempat mereka, iaitu di fasa terakhir kehidupan, iaitu di usia tua. Secara keseluruhan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Nizam. Sangat banyak membantu saya dalam usaha saya untuk menyiapkan kajian berkenaan dengan orang tua terlantar ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah banyak bantu saya dalam menyiapkan kajian saya ini. So, secara keseluruhannya, saya merasakan kajian berkenaan kumpulan terpinggir orang tua terlantar ini adalah satu kajian yang wajar dilakukan.